Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk, yang dihormati Datuk Ketua Polis, Tuan Timbalan, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Persoalan saya Datuk secara spontan Datuk. Jadi seandainya salah ketafsiran saya ni, saya mohon maaf lah. Tetapi saya ingin mengambil peluang ini untuk mendapatkan penjelasan daripada Datuk seperti mana apa yang saya tahu. Saya tertarik dengan penerangan Datuk tentang kerajaan Madani. Okey, jadi persoalan saya sekarang, di mana yang kita tahu khususnya pasukan polis kita ada ketua. Jadi seandainya kita mendapat arahan yang kita rasa khususnya macam inilah Datuk, saya bagi penerangan yang jelas. Kita tahu pemimpin yang paling besar, paling atas sekali, dia menjalankan pelaksanaan pentadbiran yang kita tahu sendiri rasanya terpesong. Di mana apa yang saya faham tentang yang bahagia Datuk bagi penjelasan kerajaan Madani, bermakna kerajaan zaman Rasulullah dulu. Jadi sekarang ni zaman Rasulullah tu ibadatnya kita kalau ibadat kita pasukan beruniform ni, kalau keluar berperang ibadat kita dapat mati syahid lah. Tapi sekarang ni sekarang mati sia-sia sebab apa? Kadang-kadang apa yang kita terima daripada pucuk pimpinan yang paling atas sekali sebagai pasukan polis, daripada ketua polis negara kan. Jadi sekarang ni andainya saya nak tanya hukum, kita tahu benda tu salah, tetapi kita sebagai rakyat ataupun anggota bawah menjalankan tugas tu, orang apa, keikhlasan dah tak ada. Sebab apa? Kita tahu benda tu salah. Sekarang ni saya nak tahu hukum. Kita dah tahu benda tu salah, tapi kita buat juga. Adakah kesalahan tu jatuh pada kita? Sebab kita dah tahu, mengapa kita tak mencegah? Ibadat kita sekarang ni Datuk lah, kita dah tahu dah. Macam dah Bahagia Datuk kata tadi, memimpin silih berganti. Kan? Tetapi masing-masing manusia mempunyai nafsu. Nafsu ni yang baik dengan tak baik itu hanya dia yang tahu. Tapi kita dah tahu dah benda tu memesong daripada apa yang nak kita buat juga. Apakah hukum yang kita terima tu? Terima kasih Bahagia Datuk. Okey, terima kasih. Kesalahan pemimpin ataupun pemimpin yang salah ada dua keadaan. Satu, kesalahan dia. Kita yang duduk di bawah dengan pemimpin yang salah ni ada dua. Satu, kesalahan dia, penyelewengan dia. Tapi tak babit kita. Tapi kita di bawah dia. Satu lagi, penyelewengan dia terbabit dengan kita. Sebab kita telah menerima arahan untuk membuat benda yang salah daripada tindakan dia. Itu dua keadaan yang berbeza. Bagi yang bahagian yang pertama, jika pemimpin itu menyeleweng, salah, tapi dia tak arahkan kita buat salah, kita tak terbabitlah dengan kesalahan dia selagi mana kita tak redha dengan apa yang dia buat. Mungkin kita tak ungkapkan, tapi kita tak setujulah dia buat salah. Kata let's say ada satu pemimpin rasuah. Saya bagi contoh senang. Lepas tu kita pula duk kena pergi jaga, dia dah ada jawatan besar lah, kita pula duk kena pergi jaga keselamatan dia lah, iring dia lah apa. Macam mana? Boleh ke tak? Bagi clear macam tu. Kalau tempat yang kita jaga dia tu tak ada kes apa, kita bukan kes jenayah apa, dia pergi melawat kementerian, dia mari melawat satu tempat. Dia tu diri salah. Tapi dalam tugasan kita tak salah. Tugasan kita betul. Iaitu memang kalau siapa pun duduk di situ, kita akan buat benda yang sama. Itu di dalam senarai tugasan kita. Kita tak salah kerana kita tak terlibat dengan jenayah dia. Dia tanggung dosa yang dia telah buat. Antara dia dengan kesalahan dia. Cuma kita tak akan patuh jika sekiranya dia bagi arahan yang salah, kita tak patuh. Tapi dia tak bagi dalam kes ni. Kes yang kedua, dia buat salah, dia babit kita supaya kita buat salah sekali dengan dia. Dalam konteks negara moden macam kita ni, sebenarnya kita boleh terlepas. Sebab apa? Kita dah ada peraturan yang boleh kita buat dan kita tak boleh buat. Kalau dia arahkan yang salah, kita tak boleh ikut hanya kerana kita nak please dia. Nabi pernah lantik satu kepala untuk mengetuai satu patrol di dalam pasukan. Kemudian
pada waktu malam satu waktu dia marah kepada budak-budak bawah dia ni ataupun orang bawah dia ni, dia marah. Dia temper. Dia nyalakan api, dia kata kamu masuklah api ni. Jadi sahabat-sahabat tak masuk. Cuma dia bertentangan duk fikir Nabi suruh taat kepada orang yang dia lantik. Tapi dia suruh kita masuk api. Kita ikut Muhammad ni, Nabi Muhammad ni kerana tak mau masuk api. Pasal apa kita nak masuk api pula? Lama dia pun dah reda, api pun dah padam. Benda ni dikhabarkan pada Nabi SAW. Nabi SAW kata, "Lau dakhaluha ma kharaju minha." Jika mereka masuk dalam api itu, dia tak keluar dah. Maksudnya, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanyalah benda yang baik. Benda yang tak baik, kita tak taat. Dan benda yang tak baik, kita tak taat. Kalau ada arahan dia yang tak baik, kita tak taat. Ini dua. Cuma saya nak tambah bahagian yang ketiga. Kalau ada arahan pemimpin yang obvious salah, kita simple minded, kita pun boleh tahu salah lah. Kita tak taat, mungkar kerana Nabi kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq dalam hadis Muslim. Tak ada ketaatan pada makhluk di dalam menyanggahi pencipta. Tapi kalau arahan itu kita rasa macam salah, tapi kita tak pasti salah ke tak. Kerana pemimpin, kemungkinan dia ada satu ijtihad dia yang dia tak bagi tahu kita. Soal strategi umpamanya, dia suruh kita buat satu benda. Kita tak pasti, tapi dia kata ini order. Order ni ada dalam tugasan. Kita rasa boleh jadi salah, boleh jadi tak salah. Ketika itu kita taat. Pemimpin tanggung. Sebab benda ni ijtihad. Ijtihad ni kita tengok boleh lagi masuk dalam tugasan tu. Kan? Misalnya kalau dia suruh kita ambush satu tempat, kita tak pasti tempat ni salah ke tak. Tapi dia bagi arahan, kita ambush lah. Pasal mungkin maklumat lain yang dia tahu yang kita tak tahu. Tapi kalau orang tak pasal-pasal tepi jalan, dia marah, dia bertengkar tadi, dia suruh kita tembak. Itu obvious lah bercanggah. Kerana apabila bertembung ijtihad pemimpin dengan ijtihad orang biasa, kita ikut ijtihad pemimpin. Dalam perkara yang kita tak pasti dia betul ataupun salah, ataupun kita tahu benda ni boleh jadi betul, boleh jadi salah. Saya buat contoh lama, kadang-kadang benda yang kita tak tahu. Arahan kerajaan, pasang lampu siang, naik motosikal. Kita tengok apa panas pasang lampu. Misalnya dulu, kita pasang pasal arahan dia. Taat dia dalam hal yang demikian. Nabi SAW pernah hantar pasukan Amr bin As pergi dalam satu pasukan kecil. Amr bin As ni brilliant, high level punya leadership, tapi baru masuk Islam. So sahabat Nabi ni, Nabi dia pilih orang berdasarkan talent. Sebab tu Nabi kata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang terpilih masa jahiliyah, terpilih juga apabila masuk Islam jika dia faham. So Nabi tak sangat soal seniority. Nabi soal skill, soal keupayaan. Seniority itu soal kebaikan, dalam ibadah, dalam apa dia main seniority. Tapi doa soal tugasan more kepada kecekapan. Bila nanti Amr bin As lantik dia pergi, ada beberapa kejadian yang dia buat. Pada malam hari sejuk, dia nak nyalakan api, tentera nak nyalakan api, dia tak bagi. Tentera sejuk. Dia kata jangan nyala, siapa menyala aku bubuhlah api tu. Sahabat dia fikir dah Nabi lantik nak kena taat. Tapi kami sejuk, tapi lepas sabar tak nyalakan. Pagi orang tahu dia bersama dengan isteri dia. Bersama dengan wanita. Dia berjunub. Sebahagian kata dia berjunub saja. Kemudian orang lain semua berwuduk, dia tak berwuduk, dia tayamum. Lepas tu dia naik jadi imam pula.
Jadi ketua. Sahabat nak komplain, boleh ke? Orang lain berwuduk yang dia tayamum. Lepas tu masa peperangan, dia kejar musuh, tak dan habis, musuh lari, dia stop. Dia patah balik, dia balik. Benda ni sampai pada Nabi dan mereka komplain pada Nabi tentang perangai Amr bin As. Orang tanya Amr bin As, Nabi kata, apa siapa yang kau tak bagi orang sejukkan badan? Panaskan badan, sejuk-sejuk. Dia kata, Rasulullah, kita duduk pada waktu malam, pada kawasan negara musuh. Musuh akan ukur kekuatan kita dengan nyalaan api tu. So aku tak bagi. So Nabi kata, okey. Nabi benarkan dia. Nabi tanya, yang kau tayamum sedangkan orang lain berwuduk apa pasal? Sejuk. Dia tak tahan kalau nak mandi. Dan aku teringat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang pada kamu. Ini antara tempat dalam riwayat yang Nabi ketawa, Nabi kelak kat Amr bin As. Maksudnya Nabi endorse lah, betul lah dia sejuk kalau dia mandi, dia ketua pula. Dia tak mampu, tayamum, kerana bila orang yang tak mampu guna air boleh tayamum. Itu rukhsah, kelonggaran. Saya ceramah kat tentera berapa kelonggaran baru ni. Bagi orang yang duduk lah angkatan tentera, soal kasut, soal apa ni. Ini mungkin dengan polis kena buat sekali. Termasuk kejar, dia kata yang penting musuh tahu kita dah kejar dan mereka dah tewas. Kalau kita ikut mereka lagi, kita tak tahu apa penghujung. Yang penting orang Arab tahu kita menang. Nabi endorse dia. So, ada benda yang bos kita buat, kita tak tahu, kita rasa macam salah, tapi kita tak confirm. Boleh jadi salah, boleh jadi betul, kita kena ikut orang atas. Kalau salah macam mana? Dia tanggung. Tapi kalau benda jelas mungkar, yang ni kita tak buat. Yang ni kita tak buat. Boleh ya? Okey ya? Okey, terima kasih. So kalau ada pemimpin rasuah, kita dia jadi menteri, kita kena pergi jaga dia, kita jaga di atas jawatan dia menteri. Bukan kita jaga seorang perasuah. Perasuah tu makan lemah, kena bawa dia dan kena tangkap orang yang rasuah tu. Terima kasih.